Okey, yang sini ayat yang ayat yang keempat. Ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'. Subhanah huwallahul wahidul qahhar. Sambungan sini ayat yang keempat ni. Lau aradallahu an yattakhidha walad. Kalaulah sekiranya Allah Taala ingin mengambilnya adanya naib. Adanya wakil Allah Taala yang lain sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini untuk diminta doa kepadanya, untuk dibuat ibadah kepadanya. Lastafa, Allah Taala lah yang pilih. Pastilah Allah Ta'ala yang pilih sendiri dia. Mimma yakhluqu ma yasha', di kalangan makhluk dia yang dia cipta. Ma yasha', apa saja makhluk dia yang dia kendaki, dia boleh pilih sendiri. Yakni bukan makhluk. Subhanah ni dipanggil jumlah manfi. Jumlah manfi. Yang mana kalimah ini menafikan yang sebelum. Itu maha sucinya dia, yakni Allah, daripada berhajat nak mengambil anak yang dia nak pilih di kalangan makhluk dia. Sama sekalinya Allah Ta'ala tak ingin. Sama sekalinya Allah Ta'ala tak ingin, kerana untuk menjadi anak itu tak penting bagi Allah Ta'ala, kerana semua itu akan jadi makhluk. Kerana Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada anak. Huwallahul wahidul qahhar, dialah Allah Ta'ala yang maha satu, maha esanya Allah Ta'ala, al-qahhar, lagi dia ni yang boleh mengatasi, yang boleh melawan sesiapa saja, yang boleh menentang siapa saja yang sempurna, boleh menumpaskan sesiapa saja. Al-qahhar, yang mana dengan makna al-ghalib, al-ghalibul kamil, yang berkuasa nak menguasai, yang boleh menguasai secara sempurna. Dia boleh kuasa pada semua, menguasai yang lain. Dan juganya Allah Ta'ala boleh mengalahkan yang lain. So, ghalib juga dengan mana? Kalahkan. Dia mengalahkan yang lain. Maka dia tak berhajat. Dia yang maha tunggal. Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala ni tunggal. Satu saja. Satu, tak berhajat pada dua, tiga, kerana Allah Ta'ala memang suka satu. Bila Allah Ta'ala memang suka satu dan dia ni tidak berhajat kepada dua, tiga, anak ke, bini ke, sesiapa ke saja tu dia tidak berhajat, maka tidak ada di kalangan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang boleh didakwa sebagai dia itu adalah wakil Allah, yang boleh memberi syafaat bagi pihak Allah Ta'ala. Tak boleh. Kalau kata ada, mari bukti. Ada, mari bukti. Khalaqas sama, ni bukti. Allah Ta'ala bagi bukti. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah Ta'ala menciptakan langit-langit bumi ni bil haq, dengan nak tunjuknya, nak menzahirkan kebenaran. Bil haq sini nak menzahirkan kebenaran. Allah Ta'ala sahaja yang menciptakan langit-langit
dan bumi bukan yang selain daripada Allah Ta'ala. Yukawwirul laila 'alan nahar. Allah Ta'ala boleh lipatkan, gulungkan malam pada siang hari. Wa yukawwirun nahara 'alal lail, dan dia boleh menggulungkan siang pada malam. Yang ini yang kita duduk nampak, malam itu bukan terusnya gelap macam tutup lampu gitu, tidak. Maka kita akan nampaknya beransur-ansurnya jadi malam. Lepas malam makin gelap, makin gelap, makin gelap. Kan? Lepas pada tu keluarnya cahaya fajar pula. Lepas cahaya fajar maka makin cerah, makin cerah, makin cerah sampailah cerahnya matahari yang kita panggil dini hari. Kan? Habis itu. Wasakhkhara syamsa wal qamar, dan Allah Taala menundukkan matahari dan juga bumi. Matahari dan juga bulan. Allah Taala menundukkan matahari dan bulan sini, yang mana semua sekali itu akan ikut perintah Allah Ta'ala. Matahari tidak ikut sedap dia nak pergi mana-mana, tidak. Nak berhenti mana-mana, nak lepak mana-mana pun tidak. Dia akan ikut dengan aturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebab tu sini disebut kullun yajri, semua sekali bergerak mengikut yang kehendak Allah Ta'ala. Di ajalin musamma, mengikut masa tempoh yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia akan terus bergerak sampai pada masa dia. Bila sampai pada masa dia, matahari tidak ada, bulan tidak ada, bumi hancur, gunung hancur, langit runtuh. Berlakunya hari kiamat. Ala huwal azizul ghaffar. Ala ingalah huwal aziz, dialah yang maha perkasa, dan bagi dia itu yang maha pengampun. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dia menciptakan kamu daripada satu manusia, satu. Nafsin wahidah, daripada jenisnya satu. Summa ja'ala minha zawjaha. Kemudian dia mengadakan daripada jenis dia, jenis manusia dia, zawjaha, adanya pasangan dia. Wa anzala lakum minal an'am, dan dia menurunkan buat kamu daripada binatang-binatang ternak itu, samaniyata azwaj, adanya 8 pasangan. 8 pasangan sini dengan makna 4 pasang. 8 pasangan sini dengan makna 4 pasang. 4 pasang ini seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, minal dha'ni ithnain, minal ma'z ithnain, minal bakri ithnain, minal iblis ithnain. Iaitu unta 2 pasang, sepasang. Unta sepasang, lembu sepasang, biri-biri sepasang, kambing sepasang. Itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran pada ayat surah Al-An'am, ayat yang 143 dan 144. 143, 144 tafsir kepada samaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Dia cipta kamu dalam perut-perutnya mak kamu. Kamu ni dicipta dalam perut-perut mak kamu itu. Khalqam min ba'di khalqin, ciptaan selepas daripada ciptaan yang seterusnya. Fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan sini, kegelapan temuni, kegelapan rahim, kegelapan perut. Kegelapan perut, rahim dan temuni. Temuni tahu tak temuni? Tak tahu? Tanya mak awak, temuni ke apa? Hok balut baby tu lah. Hok balut tu. Temuni tak tahu temuni? Tak tahu. Beranak kan sekali kan keluar temuni sekali kan. Ada balut anak tu. Dia keluar anak kan. Keluar anak ada temuni tu yang kita cabut tu. Cabut keluar. Tempat baby duduk dalam tu lah temuni tu. Temuni tu tempat baby duduk dalam tu. Macam dalam telur tu lah. Dalam telur. Temuni lah panggil. Terus ini panggil benda lain kot. Panggil apa? Panggil ke apa? Auri. Auri faham lah. Auri faham? Uri lah. Uri rahim perut. Uri rahim tahu lah kan? Rahim perut. Jadi tiga kegelapan. Kita ni dicipta dalam 3 kegelapan. Makna 3 kegelapan sini,
dalam gelap Allah Ta'ala cipta kita. Tu mana dia? Dalam gelap Allah Ta'ala cipta kita. Manusia ni boleh dah nak cipta benda dalam gelap. Lampu tak ada, apa tak ada. Dalam gelap-gelap. Kan? Nak ciptakan sesuatu. Maka kita nak ciptakan sesuatu, kena dengar ada lampunya, kena suluhnya, kena dapat lihatnya, apanya. Mana betapa sukarnya bila berada di dalam tempat yang gelap. Okey, habis itu. Khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah dianya Rabb kamu. Allah Ta'ala sini nak memperkenalkan diri dia kepada kita semua. Inilah Rabb. Allah Ta'ala yang berkuasa ke atas makhluk. Dia berkuasa apa sini? Dia ciptanya manusia. Dia ciptanya pasangan manusia. Dia ciptanya binatang-binatang ternak. Dan dia ciptanya manusia itu asal silahnya dalam perut ibu dia. Cipta manusia dalam perut ibu dia. Dalam perut ibu dia pula, cipta mari dalam 3 ke 8 dalam 3 ke 8 situ. Dan kita tetap diciptakan dan terkeluarlah kita ni melihat bumi. Lihat manusia. Tengoklah siapa-siapa. Masuklah kelas. Kan? Jangan tidur sudah. Ada tidur? Tidur kita sambung lagi. Tidur kita sambung lagi. Letih lah. Kalau anda ingat dulu kalau belajar silat, kalau orang kata letih. Letih lah, letih. Letih dah. Letih tak ada, dia pun suruh. Dia pun kata pula. Hak jangan ajar silat tu dia pukul pula. Dia kata apa? Dia kata orang nak pukul kita ni biasanya. Orang nak pukul kita ni. Dia pukul masa kita letih itulah. Dia tak tanya kita mu letih ke tidak. Adakah musuh kita akan tanya gitu? Kalau orang nak pukul kita, dia tak tanya dulu. Orang tak tanya dulu kan. Ada dia tanya. Dia terus tampar je kan. Gitulah maknanya. Jadi dia ayat tu, dia kata tu betul juga. Ada betul juga sebenarnya. Mana ada orang tanya dulu. Kalau orang nak pukul orang, dia tak tanya dulu. Kan? Ana, sihat ke tak sihat ni nak pukul ni? Tak ada. Orang tak tanya dah. Jadi, halah letih. Kalau awak rasa letih, orang ngajar pun letih juga. Sama je. Bukan Rabb. Okey, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Milik dia lah kerajaan. Kerajaan Allah Ta'ala ni, dia ni milik dia. Kuasa ni milik dia. Ni lahul mulk ni mana kuasa milik. Itu pun kita dah bahas dah kuasa tasarruf Allah Ta'ala. La ilaha illahu. Tidak ada ilah melainkan dia. Tidak ada ma'bud melainkan dia. Fa'anna tusrafun. Maka bagaimana kamu boleh terpesong daripada tauhid. Tusrafun sini terpesong daripada tauhid ini. Kenapa jadi boleh terpesong? Semua sekali Allah Ta'ala cipta. Semua sekali Allah Ta'ala sahaja yang cipta. Tak ada pun orang lain cipta. Allah Ta'ala tak boleh tahu satu pun. Malaikat cipta ke, ini cipta ke, iaitu cipta ke, tak ada. Semua sekali ini Allah Ta'ala sahaja yang cipta. Jadi kenapa boleh terpesong pergi minta doa kepada selain pada Allah Ta'ala, buat ibadah kepada selain pada Allah Ta'ala, kenapa jadi benda tu jadi keliru pula tu? Jadi terpesong, jadi tak boleh nak terima tauhid itu. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Sekiranya kamu kufur, kamu semua kufur pada Allah Ta'ala, pelik ke bagi Allah Ta'ala? Tak pelik pun. Fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Maka sungguhnya Allah Ta'ala tak berhajat pun dengan kamu. Allah Ta'ala tak berhajat pun dengan kamu. Kita ni manusia sentiasa berhajat. Orang kaya ke orang miskin sentiasa berhajat. Kita memang banyak hajat sangat. Memang sentiasa kita ni, Allah Ta'ala cipta kita ni memang jenis orang yang berhajat kepada satu sama lain. Jenis gitu. Jangan kita samakan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak gitu. Raja kita, walaupun dia ketua negara sekalipun, pemimpin negara ke, raja mana ke, dia juga berharap kepada orang bawah dia, orang lain. Berkahanda. Dia tu berkahanda. Raja mana boleh dia jadi raja seorang dia? Dia duduk satu tempat, saya lah raja. Lepas tu, apa hal? Mana? Jadi apa? Dia mesti orang anggap dia tu jadi raja dan orang buat kira dia tu macam raja sungguh. Barulah jadi raja. Kalau tidak, itulah.
maka dia berharap pada benda-benda gitu. Ada orang mendaulatkan dia, maka jadilah raja dia. Kalau tidak, tak jadi raja. Tak jadi raja dia. Allah Ta'ala tak kira. Siapa dia nak beriman pada Allah Ta'ala ke, tak beriman pada Allah Ta'ala ke, Allah Ta'ala tak jadi masalah. Seperti mana yang saya selalu bacakan, yang mana la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Ta'ala kata, aku akan sumaknya semua sekalinya, jin dan manusia ni dalam neraka. Dan kamu kufur pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, tak apa, aku sumak semua dalam neraka pun tak ada masalah. Maka jangan kita perasan kita ni banyak berbudi dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala yang banyak berbudi dengan kita, dan kita memang tak terbalas membudi Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala yang luas gitu tu, wujud dengan rahmat Allah Ta'ala itulah kita ni boleh hidup, dan dengan kita dapat iman ini tu, mudah-mudahan pun kita harap juga supaya kita dapat rahmat di akhirat. Habis itu, wala yarda li'ibadihil kufr, dan dia tidak meredai akan hamba-hamba dia itu kufur padanya. Kufur sini kufur dan syirik. Wa in tashkuru yaradahu lakum, dan sekiranya kamu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan meredai kamu. Cuma sini di kalangan ulama tafsir, dia ada juga dia mentafsirkan yujzi'ukum. Dia tafsirkan sini ya yujzi, dia terjemah sini yujzi'ukum, iaitu pastinya Allah Ta'ala akan membalas mereka. Membalas kamu. Membalasnya buat kamu, lakum, buat kamu. Untuk kamu. Jadi dia beranggapan sini ni dia menghilangkan satu makna kalimah, iaitu redha. Redha ni adalah satu bentuk sifat hati, kata hati. Benda tu berkaitan dengan hati. Redha ni mana nampak dengan perbuatan. Dia redha ni benda dalam hati. Dia seperti itu juga cinta, benci, marah. Cinta, benci, marah ni benda dalam hati. Zahir dianya jenis sifat hati. Redha ni adalah sifat hati. Ada setengah ulama tafsir, dia cenderung ke arah dia mentakwilkan ayat ini. Dia mentakwilkan makna ayat ini. Jadi dia ashabul takwil ini, mereka mentakwilkan ayat ini, redha Allah ni dengan makna Allah Ta'ala memberi balasan buat kamu. Sekiranya kamu mensyukuri Allah, maka pastinya Allah Ta'ala akan balas kebaikan kamu buat itu. Allah Ta'ala akan balas. Dia tak nak terjemahnya redha Allah. Kerana redha tu akan berkait dengan sifat yang seolah-olahnya ada persamaan dengan makhluk. Kalau itu fahaman dia, maka dia akan kelirunya pada sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, iaitu Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Itu nak kira macam mana pula? Kan? Sebab kalau melihat, mendengar ni, lihat, mendengar ni, dia bukan sekadar sifat gitu, satu benda, perbuatan sifat yang semata-mata dengan itu, bahkan ia merujuk kepada adanya jisim, adanya zat. Bila kata dengar dengan sesuatu maknanya. Kan? Bila dengar tu dengar dengan sesuatu. Maka itu ada merujuk ke arah itu. Walaupun kita mentafsir tidak, kita tak bahas pasal telinga Allah apa semua, tak bahas pun. Kerana laisa kamitslihi syai'un, tak tahu dia dengar guna apa. Dia dengar guna apa kita tak tahu. Memang kita tak tahu. Maka pasal perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, maka kita dalam hal ini kita imani. Dan nak imani dia ni ada bahas dia dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, awal surah Ali Imran tu ada bahas tentang ini. Kitanya janganlah kita pergi ke arah suka nak mentakwilkan ayat-ayat sifat Allah. Sifat-sifat Allah Ta'ala kita biarkan gitu. Allah Ta'ala kata dia redha. Allah Ta'ala kata dia cinta. Sebab tu kalau perasan yang saya terjemah, saya akan terjemahkan cinta itu adalah cinta. Saya akan kata cinta. Saya tak kata situ dengan mana Allah Ta'ala nak balas syurga. Balas syurga ke apa, itu dengan makna lain. Itu dia panggil asbab bagi cinta. Begitu juga setengah ulama, asbab bagi redha itu balas kebaikan. Dia panggil asbab bagi redha. Jadi dia cuba kosongkan maknanya redha itu. Jadi cara gini di kalangan ulama-ulama salaf tak suka.
Tak suka. Ulama-ulama mutaqaddim ni dia tak suka dengan cara terjemahan ini. Bila sebut kata sifat, maka sifatlah. Macam mana Allah Ta'ala redha apa semua? Tahu. Cinta. Cinta ni kita manusia memanglah ada cinta. Lepas tu cinta yang kita ni pun tak kerti mana pun cinta. Kan? Cinta-cinta kita ni, kadang-kadang cinta tu jadi buta sangat kan? Cinta-cinta. Tapi kadang-kadang cinta-cinta tu, tak sangat pun. Kan? Bila sebut kata cinta, tapi bila hakikat sungguhnya, tak pun. Bila kadang macam sebaliknya, jadi tak cinta pula. Lepas tu cinta-cinta pun ada batas. Kalau cinta manusia, ada batas pula. Allah Ta'ala ni tak ada. Bila kita cinta, cinta sepenuhnya. Makhluk ada. Kita cinta ni ada batas dia. Takkan kita cinta semua? Kau cinta semua? Cinta semua lah. Kan? Mana kita cinta semua? Taik dia awak nak cinta juga lah. Mana? Taik dia ke, busuk dia ke, benda amalan dia tak molek ke. Mana kita cinta? Kita cinta yang elok-elok je. Yang tak elok kita tak cinta. Kita tak cinta yang tu. Maka cinta kita ni ada batas. Cinta manusia ada batas. Sesama manusia mesti kena ada batas. Tak ada je ni tak ada batas. Mesti ada batas. Ada had dia. Maka bila ada had, taraf manusia ni dengan Allah Ta'ala lain. Allah Ta'ala bila kata cinta, cinta kita tu tak ada. Tak terfikir dah kita lagi yang cinta tu. Mana tak ada batas. Memang kita memang kena cinta kepada Allah Ta'ala sentiasa. Habis itu, wa in tashkuru yaradhu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak adanya orang yang menanggung dosa orang lain. Tidak ada yang penanggung dosa menanggung dosa orang lain. Yang ini siapa buat dosa dia tanggung. Siapa dia buat dosa, maka dia tanggung dosa. Maka seperti itulah maksud bagi apa yang saya sudah jawab dah sebelum pada ni, pasal nak mengirim. Kita kan orang kita ni suka kirim pahala lah apa. Bunyi kirim tu sedap dah bunyi kirim. Cuma nak tahu kirim guna apa je kita nak tahu tu kan. Kirim ke guna post ke apa ke tu kita nak tahulah. Okeylah dia kata boleh kirim. Okeylah kalau boleh kirim. Kita kata okey. Okeylah dah kirim sampai. Sampai macam mana kita tak tahu tapi sampai. Kalau pahala kita boleh sampai, dosa tak boleh hantar. Dosa. Kita boleh kirim juga ke? Kirim dosa pula. Ya. Ataupun kita hantar pahala. Kita hantar pahala pada orang mati. Orang mati pula kirim dosa pada kita. Nampak tak? Transfer. Kita transfer pahala. Transfer pahala pada dia. Dia pun hantarlah barang kita. Macam Shopee lah. Dia hantar barang pada kita, hak tarik semua sekali itulah dosa-dosa tarik tu. Hak dosa-dosa tarik tu dia mari hantar pada kita. Maka kita sampai sini tak apa, beres. Tak ada masalah. Kita cuci semua. Nah, gitu ke? Gitu. Sebab tu yang kata boleh kirim pahala, dia akan jadi satu masalah lagi, boleh kirim kena dosa. Kita nak kirim, jangan kirim satu je. Mesti ada kirim dua belah pihak. Kan? Dua belah pihak. Kirim. Lepas tu kalau kirim dengan sukarela, tak ada imbuhan apa-apa, tak ada bayaran apa-apa, pelik juga. Kita bagi pada dia, kita dapat apa? Letih. Kalau kita nak bagi pahala ni letih. Letih juga. Kata letih. Letih. Nak bagi pahala ni letih. Nak kena buat banyak tu lagilah letih. Dengan masanya kena korbannya apalah. Kalau nak panggil orang tak kena panggil saja. Kena sedia dengan air lah, kena sedia dengan makanan lah, apalah. Mana banyak lah. Semua tu meletihkan, habiskan duit lah apa semua sekali. Tiba-tiba kita tak boleh apa-apa. Tak boleh apa-apa. Sebab nak boleh apa-apa mesti kena ada jaminan. Allah Ta'ala kata, buat gini, Allah Ta'ala akan bagi ni pula. Bagi ni pula, ada free tu, ada free gift ni, ada free gift tu. Ada free gift tu senang lah sikit kan. Lepas tu kalau buat lama-lama, istiqomah molek, ada bonus pula. Dan nampak orang ni bekerja, rajin sungguh ni nampak. Kerja ada buat bid'ah kan. Kerja bersungguh sangat. Maka Allah Ta'ala pun bagi bonus. Okey, ni bonus bid'ah. Bid'ah ni, okey, bonus. Tak apa juga. Kalau Allah Ta'ala bagi gitu. Ada dengan jelas gitu. Bila tidak ada, macam mana kita nak kirim dosa? Nak kirim dosa pun tak boleh. Dia nak kirim dosa pada kita supaya kita boleh selesaikan masalah dia. Macam mana? Maka, dalam hal ini nak kirim hari ini adalah
perkara ma fauqal asbab, dan perkara ma fauqal asbab itu mesti kena ada bukti. Mesti. Benda ajaib mesti kena ada bukti, tak ada bukti maka ia itu adalah cerita bohong, hukum yang bohong, hukum yang palsu. Dan seperti ayat Allah Taala lah, fa anna tusrafun. Bagaimana mungkin kamu boleh terpesong? Kamu boleh terpesong daripada jalan yang benar. Kenapa ni? Syariat dia ambil syariat lain, kenapa? Akidah dia ambil akidah yang lain daripada Allah Taala nak ni, kenapa? Ibadah kepada selain pada Allah Taala ni, kenapa? Doa minta pada selain pada Allah Taala ni, kenapa? Kenapa boleh terpesong gitu? Habis itu, "Tsumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidzati sudur." Dan ini takhwif. Takhwif sini. Betul Allah Taala nak bagi kita takut sini. "Tsumma ila rabbikum marji'ukum." Kemudian kepada Tuhan kamu lah, Rabb kamu lah. Marji'ukum, kamu kembali. Tempat kamu kembali itu kembali jumpa dengan Allah Taala. Jumpa saja-saja lah? Tak. Kita bukan jumpa saja-saja. Bukan jumpa nak buang ke apa, tidak, bukan gitu. Fayunabbi'ukum, Allah Taala akan beritahu pada kamu. Allah Taala akan beritakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, akan amal yang kamu selalu buat tu Allah Taala akan beritakan semua sekali. Beritakan ni bukan Allah Taala sebut saja-saja. Mu buat syirik tu, mu buat syirik ni, mu buat bid'ah tu, mu buat bid'ah ni, mu buat muka tu. Bukan dia kerja je cakap gitu saja. Mana bila Allah Taala kemukakan, maka Allah Taala tanya. Kenapa? Kenapa itulah kena jawabnya. Mana bukti kita? Di mahkamah ni tak laku. Dia kena ada bukti, kena ada saksi. Dan saksi kita lah semua sekalinya makhluk. Makhluk menjadi saksi ke atas kita. Dan bahkan diri kita menjadi saksi. Nabi menjadi saksi. Umat Nabi Muhammad pun menjadi saksi. Dan termasuk kita sendiri pun jadi saksi ke atas diri kita sendiri, diri kita tu. Maka nak lari macam mana? Maka jangan sama sekalinya kita buat benda yang tak kena daripada ilmu. Tak kena, tak ikut dengan cara ilmu. Innahu alimun bidzati sudur, sungguhnya Allah Taala itu mengetahui jauh ke dalam sudur hati. Zati sudur ni makna dia Allah Taala mengetahui amalan tuan si hati. Tuan dada. Sudur ni makna dada. Tuan dada. Mana Allah Taala mengetahui tuan hak dada tu duduk buat gapo, niat apa, maksudnya apa, Allah Taala tahu semua. Jadi apa yang dilakukan oleh perbuatan hati kita, Allah Taala tahu semua. Dan bila Allah Taala tahu semua, macam mana kita nak lari? Nak lari daripada mana? Nak lari macam mana? Kita nak pergi kata, ni kita amal ni tak ada daripada hadis. Nak amal juga. Nak amal juga. Mana? Tak ada jawapan gitu. Nak jawab depan Allah Taala, ada bukti ke kamu? Mana hadis? Tak ada. Mana ayat Quran? Ada beritahu ke ayat Quran? Ada dalil ke ayat Quran? Tak ada. Kami hanya mengikut seperti mana orang ramai-ramai. Siaplah kalau kita kata gitu. Maka sini kita kena tahu, takutlah Allah Ta'ala yang mengetahui di dalam hati kita. Yang mana Allah Ta'ala akan bongkarkan ma fis sudur. Apa yang ada dalam hati ni, apa yang ada dalam dada kita ni, Allah Ta'ala bongkarkan semua sekali. Allah Ta'ala akan sebutkan satu persatu apa yang kita duduk buat selama ini yang tak ikut syariat Allah Ta'ala. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla 'an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Dan bilanya manusia itu ditimpanya benda susah, da'a rabbahu muniban, dia akan berdoa kepada Tuhan dia semata. Doa minta pada Allah Ta'ala. Muniban dengan yang mana hal dia pada itu kembali kepada Allah. Muniban ilaihi, kembali dia ni kepada Allah Ta'ala. Kembali rujuk pada Allah Ta'ala, memohon bantuan Allah Ta'ala. Muniban ilaihi raji'an ilaihi
dia merujuk Allah Ta'ala, mustaghithan bihi, lagi dia itu memohon pertolongan dengan Allah. Kemudian, thumma idza khawwalahu, dan bilanya Allah Ta'ala bagikan pada dia ni'matan, nikmat minhu daripadanya, nasiya, dia pun lupa. Dia lupa, nasiya sini lupa dengan makna taraka. Nasiya sini lupa, lupa sini dengan makna taraka. Taraka sini maknanya dia tinggal. Dia tinggal doa dia yang dia doa tauhid itu dia tinggal semua. Doa yang dia doa tauhid sebelum ini pada Allah Ta'ala min qablu, yang sebelum pada ni, maka yad'u ilaihi miqam, apa yang dia doa secara tauhid pada Allah Ta'ala sebelum pada ni dengan cara mentauhidkan Allah Ta'ala itu, dia doa secara tauhid itu dia tinggalkan. Dia tak mahu dah laginya doa secara tauhid. Lalunya, dia syirik pada Allah Ta'ala, wa ja'ala lillahi andada, dia mengadakan bagi Allah Ta'ala adanya yang sebandingan dengan Allah Ta'ala. Liyudilla an sabili, supaya dia itu dapat menyesatkan orang lain daripada jalan Allah. Dia boleh sesatkan dengan cara syirik yang dia buat itu, dia nak sesatkan laginya orang lain. Hasil daripada amal yang dia kerjakan yang syirik itu. Qul, katakanlah ya Muhammad, jawab pada mereka, tamatta' bi kufrika qalila. Bersenang-senanglah dengan kekufuran kamu itu sebentar. Innaka min ashabin nar, sungguhnya kamu ini termasuk di kalangan penghuni tetapnya neraka. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharuni, padalah. Pada sekarang ni wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.